Assalamualaikum. Hari ni kita nak masuk 2.2 organ utama pertukaran gas. Okey, tumbuhan ni dia tak macam haiwan. Haiwan dia selalunya cari makanan dia sendiri dengan berburu dan sebagainya. Okey, tapi tumbuhan ni dia mensintesis makanan sendiri ataupun buat makanan sendiri melalui fotosintesis. Jadi, untuk menjalankan fotosintesis dengan cekap, dia perlu lakukan pertukaran gas dengan cekap dan serap cahaya pun dengan cekap. So, tumbuhan dijalankan pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida ni antara dia dengan persekitaran melalui liang stoma. Liang stoma ni adalah liang yang ada pada epidermis bawah daun. Dan stoma ni diapit oleh sel pengawal. Dan sel pengawal ni pula dialah yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Sel pengawal ni pun ada kloroplas. Jadi yang ada kloroplas dalam daun adalah mesofil palisad, mesofil berspan dan sel pengawal. Ini gambar stoma dan ini adalah gambar sel pengawal. Okey. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma dia bergantung pada keadaan sel pengawal. Sama ada sel pengawal tu segah atau flaccid. Kalau sel pengawal tu segah, stoma akan terbuka. Kalau sel pengawal tu flaccid, stoma akan tertutup. Kesegahan sel pengawal ni bergantung pada pengambilan ion kalium K+ atau kepekatan sukrosa dalam subsel pengawal. Dalam sel pengawal ni, dia akan ada ion kalium dan juga dia akan ada air. Ion kalium ni dia akan menentukan keupayaan larutan sel pengawal. Air ni akan menentukan keupayaan air dalam sel pengawal. Macam ni. Ibarat macam contoh air, ada air, lepas tu dalam tu ada gula. Jadi kalau gula ni banyak, dia akan buat larutan tu menjadi pekat. So, pengaruh air tu akan sedikit. Tapi kalau air banyak, gula ni sikit, jadi pengaruh air ni akan lebih tinggi. Dia akan jadikan larutan tu cair. Sama je dengan ion kalium dan air ni. Kalau ion kalium ni banyak, maka dia akan mencipta keupayaan larutan yang tinggi dan keupayaan air yang rendah. Tapi kalau air banyak, dia akan mencipta keupayaan air yang tinggi dan keupayaan larutan yang rendah dalam sel pengawal. Okey. Dan benda tu mempengaruhi kesegahan sel pengawal. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, pada waktu siang dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku dan menghasilkan sukrosa. Pada waktu malam tak ada cahaya, gula yang terdapat dalam sel pengawal akan menjadi kanji. Okey, jadi semua ni mempengaruhi kesegahan sel pengawal. Okey, yang ni nampak ada ion kalium dekat sel epidermis ni. Jadi dia akan bergerak ke dalam sel pengawal. Sebab bila ada ketidakseimbangan kepekatan tu, ketidakseimbangan bilangan ion tu, dia akan menuju keseimbangan. So dia akan bergerak ke kawasan yang kurang ion kalium. Okey. Jadi bila ion kalium banyak dalam sel pengawal, dia akan meningkatkan keupayaan larutan dalam sel pengawal. Okey, dan keupayaan air dalam sel pengawal menurun. So, bila air kurang kat sini, air kurang dekat sel pengawal, dia akan tarik air masuk. Tarik air masuk melalui osmosis. Molekul air daripada sel epidermis meresap masuk secara osmosis ke dalam sel pengawal. Sel pengawal akan jadi segah sebab air masuk dan dia melengkung keluar, stoma terbuka. Itu je sebenarnya. Banyak air, stoma terbuka. Kurang air, stoma tertutup. Okey. Maksudnya, pengambilan ion kalium ni boleh mempengaruhi flaccid ataupun segah sel pengawal. Kedua, kepekatan sukrosa. Dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku. Jadi, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal menjadi tinggi. So, banyaklah sukrosa dalam sel pengawal. Banyak.
Bila sukrosa banyak, keupayaan air dalam sel pengawal menurun. So, molekul air daripada epidermis akan masuk ke dalam. Maka air memenuhi sel pengawal menjadi segah, melengkung keluar, stoma terbuka. Jadi, stoma boleh terbuka disebabkan ion kalium, stoma boleh terbuka disebabkan sukrosa. Okey. Penutupan stoma. Penutupan stoma ni apabila terjadinya perbezaan kebekatan ion kalium. Kat luar ni sikit, kat dalam ni banyak. Jadi bilangan yang banyak akan pergi pada bilangan yang sikit. So ion kalium akan keluar. Ion kalium akan keluar dari sel pengawal ke sel epidermis. Lepas tu keupayaan larutan tu akan menurunlah sebab kalium keluar. Keupayaan air akan meningkat. Jadi molekul air akan meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis. Sebab sini banyak air, sini kurang air. So air akan keluar. Bila air keluar, sel pengawal flaccid, stoma tertutup. Kalium keluar, air pun keluar. Bila kalium masuk, air pun masuk. Ini faktor yang kedua, kepekatan sukrosa. Tanpa cahaya, fotosintesis tak berlaku. Bila fotosintesis tak berlaku, kepekatan sukrosa dalam subsel menjadi rendah. Bila rendah, keupayaan air akan meningkat. Molekul air meresap keluar sebab dia nak seimbangkan dengan yang luar. Luar air sedikit. Jadi sel pengawal akan menjadi flaccid, stoma akan tertutup. Okey, kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Air daripada tumbuhan dia boleh hilang dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui liang stoma waktu stoma tu terbuka. Bila bukaan stoma tu besar, kehilangan air pun akan jadi tinggi. Okey, kehilangan air ni proses dia nama transpirasi. Kehilangan air dari tumbuhan dalam bentuk wap air melalui proses penyejatan. Itu dia transpirasi. Pembukaan dan penutupan stoma ni bergantung pada tekanan segah sel pengawal. Jadi tengok, jika tumbuhan tu segar, dia selalu disiram oleh air dan sebagainya. Jadi tumbuhan tu dapat air yang cukup. Bila air cukup, sel pengawal jadi segah. Bila sel pengawal segah, disebabkan dinding luar yang nipis ni dia lebih elastik, dia akan melengkung keluar, maka stoma akan terbuka. Gambar yang kedua ni menunjukkan tumbuhan layu. Jadi tengok stoma ni bila dia hilang air, maka tumbuhan akan kekurangan air, sel pengawal akan jadi flaccid. Okey, bila sel pengawal menjadi flaccid, dinding sel luar yang nipis tu akan hilang kesegahan dan membuatkan stoma tertutup. Okey, so cikgu harap boleh faham. Sekian, terima kasih.